Subhanallah, muslimin muslimat, Nabi bersabda, sesungguhnya tidak ada yang selamat daripada api neraka Allah melainkan dengan rahmat Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk kamukah? Lalu Nabi menjawab, ya, termasuk aku. Hanya senya dengan rahmat Allah, maka kita semua akan selamat daripada api neraka Allah. Lalu ada orang berkata, kalau begitu buat apa ibadah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab masuk syurga bukan dengan ibadah, tapi dengan rahmat. Jawapannya adalah mustahil dapat rahmat Allah tanpa melalui jalan ibadah dan jalan amal soleh. Apa yang tuan-puan buat pada saat ini, hadir majlis ilmu, amal ibadah. Sebab majlis ilmu, mendengar ilmu, jelas itu adalah ibadah khusus. Tapi hadir bekerja setiap hari, itu adalah amal soleh dan termasuk dalam ibadah umum. Subhanallah. Jadi, apa yang kita buat, sama ada ibadah khusus ataupun ibadah umum, semuanya adalah perantaraan untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi amalan-amalan praktikal untuk pengubat jiwa dan amalan praktikal yang ringan, yang mudah, yang kita sendiri kadang tak terfikir, tetapi ia diberikan ganjaran jaminan syurga. Dan ia merupakan amalan harian yang kadang kita tidak sedar nilai amalan itu sangat tinggi sehingga kan Allah menjanjikan syurga. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, tuan-puan dan mata Allah sekalian, kita selawat daripada Nabi. Kita selawat lagi sekali dengan lebih semangat boleh? Dewan ni dalam romantik kan? Dengan suasana romantik, dengan rasa sejuk. Lepas tu memang design kerusi tu menyandar. Betul atau tidak? Kalau tak menyandar, kita akan penat tu, pinggang tu sakit. Dia memang design auditorium adalah menyandar. Jadi memang mencabar ni. Kan, dah makan pagi, lepas tu sejuk, suram pula. Mungkin matlamatnya nak selfie je tercapai nanti. Risau matlamat utama kita datang untuk ilmu tu jadi nombor 10. Jadi insyaAllah kita duduk tegak sekejap untuk sama-sama menghormati alunan salawat. Tadi kita baca Asmaul Husna, kita memuji Allah. Sekarang kita berselawat. Selawat ini membawa maksud kita berdoa kepada Allah untuk rahmat ke atas Nabi. Kalau kita tak faham maksud selawat, kita ingat pujian ke atas Nabi, tapi sebenarnya doa kita kepada Nabi. Allahumma ya Allah salli ala, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak perlukan doa kita untuk dirahmati Allah sebab Nabi memang sedia di sisi Allah dengan rahmat Allah. Nabi memang dapat rahmat Allah. Nabi dijamin syurga. Tapi kenapa kita masih diminta dan diwajibkan untuk memohon rahmat ke atas Nabi? Kerana itulah caranya, wasilah untuk kita dapat rahmat Allah. Selawat itu untuk kita, bukan untuk Nabi. Tapi diwajibkan dalam perintah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkanlah selawat dan salam ke atas Nabi. Yang kita baca tadi tu ada dua-dua terus. Ada selawat, ada salam. Sebab ramai di kalangan kita hanya memperbanyakkan selawat tapi tak memperbanyakkan salam. Sedangkan perintah Allah untuk dua-dua. Sallu alaihi wasallimu. Jadi bila kita selawat saja, contoh Allahumma salli ala Muhammad, alhamdulillah. Tapi itu baru selawat, belum salam. Dan kita baca zikir tadi tu, selawat tadi tu kan dah dilagukan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat tersebut terkandung salam sekali. Itu adalah selawat malaikat Jibril ke atas Nabi. Sebab itu ada perbahasan, tak ada Sayyidina tak apa ke? Itu lafaz malaikat Jibril. Jadi tidak ada pertikaian. Afdal untuk kita baca selawat yang telah dinasyidkan itu. Dan kita tahu selawat yang paling sempurna daripada hadis Nabi yang sahih, iaitu selawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam At-Tahiyyat. Dan dalam At-Tahiyyat kita buat dua perkara, selawat dan juga salam. Tuan-puan perasan tak kita buat dua-dua dalam Tahiyyat? Sebagaimana Allah perintah. Sebab itu ulama menyebutkan perintah selawat dan salam adalah perintah wajib, bukan pilihan. Tanpa selawat dan salam,
mustahil, susah untuk kita dapat rahmat Allah dan masuk syurga Allah. Kerana syafaatul kubra, syafaat paling besar adalah syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dunia dan isi ditimbang dengan selawat Nabi, tidak akan tergerak sedikit pun selawat Nabi itu jika ditimbang seluruh dunia dan isi. Betapa besarnya nilai selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka memintalah, berdoalah, merayulah, mengadulah dengan nama-nama Allah tersebut. Bila kita lagukan nama Allah Asmaul Husna, tuan-puan dimati Allah sekalian, jangan hanya tinggal lagu. Itu yang paling kita bimbang. Bimbang zikir hanya pada lidah, tak pergi kepada hati, tak pergi kepada perbuatan. Sebab zikir ini adalah sebut. Zikir juga membawa maksud ingat. Apa saja perbuatan taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, semuanya zikrullah. Hanya orang yang ingat Allah saja boleh taat kepada Allah. Dan saat lupa kepada Allah, maka dia lawan perintah Allah, dia buat apa yang Allah larang. Sebab itu zikrullah ini bukan hanya pada lidah, pada hati, dan dibuktikan bil jawarih dengan perbuatan. Apabila Nabi SAW bersabda, inna lillah, di sisi Allah, tis'atun wa tis'ina isman, terdapat 99 namanya. Mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu. Man ahsaha, barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, yang membaca, yang menghayati dan beramal dengan nama Allah tersebut, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk syurga. Bukan yadkhulu, bukan sedang masuk. Dakhala fi'il madhi, seolahnya confirm dijamin syurga. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita dah upgrade rumah kita, upgrade barang-barang dapur. Ada Thermomix lah, ada Noxa lah, macam-macam kita upgrade. Guna tak guna nombor 2. Yang penting nampak dapur tu macam hebat. Kita dah upgrade kereta kita, upgrade tudung kita, pakaian kita, upgrade makeup kita. Dulu beli yang sekian-sekian, oh sekarang dah high class. Upgrade kasut kita dulu rendah, sekarang tinggi kan. Tetapi adakah kita upgrade nilai bacaan yang dijamin Allah untuk syurga? Kalau dulu setakat hafal je Asmaul Husna, sampai tadi kita berdiri untuk baca. Tapi ada di kalangan kita yang dah upgrade nilai bacaan Asmaul Husna, dia dah mula faham, dia mula hayati. Mungkin bermula dengan 5 nama, lepas tu pergi 10 nama. Untuk difahami setiap maksud. Bila kita sebut Rahman, terbayang terus Allah Maha Pemurah. Rahim, terbayang terus Allah Maha Penyayang. Bila sebut Al-Malik, Allah yang memiliki segala kerajaan di bumi. Allah adalah pemilik diri kita dan semuanya. Bila sebut Al-Quddus, Allah yang Maha Suci, kita menyucikan Allah daripada menyekutukan Allah dengan apa jua. Sampai tahap kita cuba baca setiap nama Allah dengan terjemahan. Latih-latih, bila time baca Asmaul Husna, orang baca lafaz saja, tapi kita terbayang setiap nama tersebut. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Akhirnya benar-benarlah melalui Asmaul Husna menjadi asbab datang rahmat Allah, lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan muslimin muslimat, saya sebenarnya tadi awal-awal tu macam terganggu, bukan terganggu, nervous. Jarang saya, dah lama tak nervous macam tu. Pertama, bila saya turun tadi, keluar daripada kereta, disambut dengan sangat welcoming, sangat bersungguh-sungguh, sangat mesra, disambut dengan di luar jangkaan. Dengan Datuk sendiri datang, subhanallah, dengan diucapkan dengan ucapan, selamat datang, terima kasih Ustazah kerana sudi menerima. Saya balas terima kasih sudi jemput. Kemudian daripada bawah tu lagi, beratuk si manis-manis, bidadari-bidadari, elok beratur dengan telefon masing-masing. Lepas tu masing-masing kita dah faham sekarang, sebab ramai dah IG dengan TikTok, semuanya tegak kan. Kalau panjang tu tak boleh masuk IG TikTok, tak cantik. Elok pula dengan babai-babai. Saya rasa macam YB pula kan. Lepas tu masuk lift, sampailah saya masuk tu, ramainya yang tunggu berdiri dengan phone, dengan babai-babai. Saya rasa macam ya Allah, dah lama tak merasai. Di tempat lain pun sama, tetapi hari ini macam
lebih luar biasa daripada biasa. Kasih sayang tu macam jelas terpancar di wajah masing-masing, keikhlasan melangkaui segala-galanya. Mungkin kita ada tak sefahaman dalam beberapa perkara, tetapi kerana ilmu kita membesarkan kasih sayang, kesatuan, saling menghormati. Subhanallah. Dan saya kira JPA ni, Jabatan Perkhidmatan Awam ni, sebagai tunggak kepada agensi kerajaan ataupun penjawat awam, berjaya mewujudkan suasana mahabbah kasih sayang, suasana ukhuwah itu di sini. Tepukan gemuruh untuk semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Yelah, Datuk sendiri pakar psikologi, pengurusi dalam bidang ni, pandai psycho. Saya sampai je, dia terus tanya, "Ustazah apa khabar?" Ucapan terima kasih itu adalah ucapan yang orang yang rasa berdebar dan nervous, dia boleh rendahkan bila orang tanya khabar. Subhanallah, saya pun tanya khabar balik Datuk. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, bila saya masuk dan saya berjumpa dengan Datin, kebetulan ya, ni saya mengundur sikit ya. Tadi tu mukadimah Asmaul Husna selawat, kita dah mula dengan 2 amalan tu. Malam tadi saya hadir kuliah, bukan saya menyampaikan. Rabu malam kami suami isteri akan hadir ke Yayasan Al-Jenderami, Madrasah Al-Jenderami, Jenderam, area Cyberjaya tu, daripada Seremban, Rabu malam, untuk hadir kuliah penawar bagi hati oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Hafiz. Balik pukul 12.30, kuliah habis pukul 10. Dan memang biasa Pak Syekh akan paksa kami duduk di meja, disediakan makan minum untuk bincang macam-macam perkara. Dan pada malam tadi terbitlah nama suami kecintaan, subhanallah, kekasih hati belahan jiwa, Datin Setia, Datin Setia Nik Roslini binti Raja Ismail, iaitu Menteri Agama kita pada hari ini, yang berbahagia, yang berhormat, minta maaf kalau salutation saya tak tepat ya, Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim. Subhanallah, saya dulu bertugas di JAKIM, pernah bertemu berapa kali. Lebih kurang 2 tahun lepas sebelum COVID wabak, kami pernah bersatu dalam satu program yang dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman, tak silap saya. Ya, subhanallah. Yang berkaitan, beliau kita tahu merupakan bekas ketua hakim syariah. Subhanallah, orang yang hebat diangkat menjadi menteri agama. Saya masa tengok nama kabinet tu naik, tengok nama Datuk Setia Dr. Muhammad Naim, saya rasa macam bahagia, syukur dan gembira. Subhanallah, Allahu Akbar. Malam tadi, kenapa sebut nama Menteri Agama? Sebab kami sedang bincangkan tentang isu ummah yang sebenarnya ramai di kalangan kita tak perasan dan kurang beri perhatian, iaitu sumber makanan yang halal. Memang kita beri perhatian. Apa isunya? Ada seorang yang hadir adalah pemilik kepada ladang ternak ayam yang berjuta-juta. Bukan ternak ayam kecil-kecil, besar, yang kosnya berjuta-juta. Dia kata, "Kenapa saya buat Ustazah? Sebab banyaknya ayam dalam pasaran adalah tidak patuh syariah." Oh, tak patuh syariah. Ayam tidak halal. Dan saya berhenti meletakkan jawatan design sebagai penolong pengarah di bahagian pengurusan halal. Dan saya mengesahkan dengan pengalaman saya. Dan beliau bangkitkan, kita kena buat akta halal. Dah lama saya tak bercakap tentang bab halal ni. Jadi seronok malam tadi sampai 12.30 malam. Encik suami ada sama lah. Jadi sampai kat rumah dekat pukul 2 juga. 1:30 dekat pukul 2. Masya Allah. Sebab apa tuan-puan sekalian? Persijilan halal adalah volunteer, bukan mandatory. Pengalaman saya kerja dalam lapangan persijilan halal, pukul 12 malam saya akan dengan tim akan keluar hingga pukul 5 pagi untuk pergi ke rumah-rumah sembelih. Sama ada yang Islam ataupun bukan Islam. Bila kita pergi ke rumah sembelih orang Islam yang tak ada sijil halal, sebahagiannya ayam yang keluar adalah bangkai. Bangkai. Bila kita cek ayam ni pergi ke mana? Pergi ke tahfiz ni, pergi ke MSM ni, pergi ke sekolah ni. Dulu saya kerap sebut perkara ni. Dan saya pernah diberi amaran supaya jangan dan slow down, supaya jangan menimbulkan keresahan awam. Kenapa jadi bangkai tuan-puan sekalian? Bila rumah-rumah sembelih yang besar, yang operasinya satu malam 10,000 ekor, 20,000 ekor ayam, mereka bukan buat manual. Mereka akan guna conveyor.
Konveyor ni bergerak, ayam akan lalu water bus stunning. Tetapi ada kadar yang dibenarkan ayam tu tak mati kerana stunning tu. Tetapi dia cuma lemah, mamai je supaya dia tak menggelupuk. Lepas sembelih, konveyor tu gerak lagi. Dia ada tempoh saat, minit pendarahan yang ikut syarak. Yang disahkan ayam itu pasti mati sebelum masuk celok. Tapi pengalaman saya pergi beberapa tempat penyembelihan walaupun dimiliki oleh umat Islam. Celok dia punya konveyor tu gerak laju. Ayam yang terakhir sebelum masuk celok kita turunkan, ayam tu masih bergerak. Jadi ayam tu bukan mati kerana sembelih, mati sebab celok air panas. Kalau 10,000 ekor diproses malam tersebut, semuanya bangkai. Saat tu saya bagi tahu, saya jumpa tuan, saya kata, tuan jual dan tuan tahu ayam ini bangkai. Kalau dia jawab, kalau saya perlahankan pergerakan konveyor, kita tak sampai, kita tak boleh nak capai jumlah yang ditarget. Keperluan yang perlu keluar daripada kilang contoh 10,000. Bila perlahan, production jadi lambat. Timing tak boleh nak ikut, jumlah pun tak boleh nak ikut. Saya ingat masa tu saya cakap, tuan terus dapat keuntungan dunia dengan sumber yang haram. Saya jelas kata, apa yang tuan dapat perniagaan tuan ini adalah haram. Tuan orang Islam, tuan tahu ayam yang keluar bukan ayam yang sah halal. Dan orang percaya pada tuan. Kereta besar, rumah besar, kaya raya. Mula-mula dia buat tak endah. Kita beri amaran berapa kali. Sebab bukan wajib tuan-puan sekalian. Volunteer. Kita tak boleh nak wajibkan dia pun walaupun pemilik Islam. Kita beri nasihat, kita beri teguran, kita beri peringatan. Tapi bila dia mula jatuh bankrupt, dia mula jatuh sakit teruk, macam-macam ujian, dia datang menangis. Saya berkata, taubat dulu tuan-tuan. Taubat dulu. Sebab ramai mana yang dah jadi darah daging anak-anak kita makan daripada sumber yang haram. Tuan-puan sekalian, 80% bahkan lebih industri halal di Malaysia kita, negara Islam yang kita cintai ini, masih dikuasai oleh orang bukan Islam. Pembekal terbesar ayam dunia, Brazil. Saudi dan semua negara Timur Tengah memang ambil daripada Brazil. Tapi mereka memang patuh syariah lah. Perbincangan malam tadi adalah kurangnya kesungguhan sama ada daripada pihak atasan dan rakyat sendiri dalam menyediakan bekalan sumber makanan yang halal diuruskan oleh umat Islam. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya kerja bahagian yang berkaitan dengan halal. Pergi inspection kilang-kilang. Rumah sembelih yang produce 80,000 ekor sehari contohnya. Memang masa kita pergi inspection, semua patuh syariah. Semua ikut. Tapi yang kita sedih, bila ada wakil pekerja Islam dalam tu bagi tahu, Ustazah, time Ustazah sampai. Dekat dengan guard tu, memanglah dia orang sempat adjust macam-macam benda. Tetapi bila production pada waktu malam dan sekian, dan bukan pada waktu ada pemantauan, dia kata berlaku banyak pelanggaran etika SOP. Sebab apa? Keuntungan adalah perkara nombor satu. Lagi-lagi pemilik bukan Islam. Pekerja kebanyakannya bukan Islam. Ini bukan isu resis ya. Ini masalah masyarakat kita hari ni. Bila cakap tentang ni, oh resis. Ini adalah isu yang dipesan oleh Nabi. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh, yang dibangunkan, yang bersumberkan daripada sumber yang haram, maka neraka lebih utama, lebih aula, lebih utama untuk membakarnya. Masalah sosial hari ini, masalah anak-anak kita lawan ibu ayah dan tak rasa bersalah. Ramai orang tak semayang. Sumbernya hati, jiwa yang kita bincang, amalan pengubat jiwa. Jiwa dah rosak. Sumber utama jiwa rosak adalah daripada sumber makanan. Kita pergi makan restoran, kita pun takkan tanya, ayam ada halal tak? Betul tak? Kita pergi restoran Tom Yum ke, restoran Melayu Islam ke, kita tanya ke, ayam ni ada siji halal ke tak? Kita tak tanya. Kita nampak orang Islam, kita percaya. Kita letak kepercayaan kepada orang Islam. Tetapi pengalaman saya bila pergi ke restoran-restoran yang diuruskan oleh orang Islam, bila kita check invoice tuan-puan sekalian, sebab kita agensi kerajaan, memang dia orang tak boleh halang. Kita minta invoice pembelian, kita tanya bekalan-bekalan ayam, daging semua ni daripada mana? Dia kata daripada trader seorang tengah. Restoran tak ada masa, pagi-pagi nak pergi pasar, pergi beli. Van datang hantar, semua yang diperlukan, dia hantar. Bila kita tanya siapa pembekal, trader seorang tengah ni, non-Muslim yang uruskan. Sebab mereka boleh menawarkan harga yang paling murah. Kalau 5 sebut harga yang datang, ayam harga macam ni, daging harga macam ni, sayur macam ni. Kalau ada 5, peniaga akan cenderung ambil paling murah ke, yang pertengahan ke, yang paling mahal.
Automatik yang paling murah dengan semua lengkap. Semua keperluan dapur tu diberikan oleh satu sumber. Bila saya tanya, saya kata, "Cik, yang macam mana orang tengah ni?" Oh, dia kata halal. Macam mana Encik boleh yakin orang bukan Islam yang sebut halal? Dia ada bagi bukti. Saya percaya dia memang jujur. Daging-daging pun semua kata adalah. Ada sijil ke, ada bukti ke? Tak ada. Saya percaya. Dah lama dah saya dengan dia. Dia takkan tipu saya. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu orang yang warak di akhir zaman, dia sangat menjaga makanan, hampir dia tak makan di kedai makan. Ustazah makan tak? Saya makan juga. Saya makan. Tapi usaha saya ialah untuk memastikan, bukan nak mastikan tu memang dah jadi yang kedua ketiga. Usaha tu ada. Contohlah pergi mana shopping komplek. Saya tak akan masuk mana-mana restoran yang tak ada persijilan halal. Saya tak akan masuk. Penuh orang Islam makan. Saya akan pergi kaunter. Ada halal certificate tak? Tak ada. Tapi halal. Kita punya pemilik halal. Islam semua halal. Tak apa, terima kasih. Sebab pengalaman saya jadi pelaksana pada persijilan halal, kalau ada 30 menu tuan-puan sekalian, contoh 30 menu, melibatkan 300 bahan. Setiap satu bahan mesti ada sijil halal. Bukan senang, complicated nak dapat sijil halal. Itu adalah jihad, itu adalah fardu kifayah yang perlu ada pelaksana dan orang yang melaksanakan tugas tersebut. Sekiranya restoran itu miliknya non-Muslim tapi ada sijil halal, lebih diyakini. Lepas tu yang kedua, kalau restoran Melayu Islam kita masakan nasi putih, mana ada sijil halal tuan-puan sekalian? Jarang kita jumpa. Kafe-kafe kita pun di bawah tak ada sijil halal. Apa yang mampu kita buat? Nahnu nahkum bizawahir. Kita mampu menilai daripada zahir. Tengoklah pakaian orang yang hidang. Tengoklah pakaian. Daripada pakaian tu kita boleh nilai dia seorang yang Muslim yang baik atau tidak. Ini bukan kira judge ni. Oh, judge Ustazah, tengok daripada luar. Dan itulah yang diajar oleh mak ayah saya daripada kecil. Kami adik-beradik 10 orang. Kalau bab kedai makan, sebab mak ayah suka bawa berjalan, cuti sekolah je round satu Malaysia. Zaman saya kecil, ini cerita 20 tahun lepas. Zaman orang tak bawa sangat anak-anak pergi berjalan. Mak saya guru fizik. Ayah saya orang berniaga. So bila cuti sekolah, ayah boleh tinggal je perniagaan tu 2 minggu pun boleh tinggal. Sebab kepada pekerja. Round daripada Johor sampai ke Pulau Pinang. Negeri ke negeri ke negeri. Ibu ayah kenalkan negeri orang daripada kecil. Jadi bila bergerak macam tu restoran, saya memang ingat rutinnya bila nak cari kedai makan, mak akan turun dulu pergi observe. Lepas tu mak akan masuk, jalan lagi. Adik-beradik 10 orang, tapi masa tu adik-beradik 7 orang sumbat dalam kereta, bukan ada MPV apa, sampai kat kaki duduk, kat belakang tu tempat letak bunga pun duduk juga situ. Serius, adik yang kecil tidur atas tu. Lepas tu duduk himpit-himpit. Mak ayah apa-apa tak dibenarkan, anak cakap, tak nak ikutlah, walaupun jalan dekat, mesti wajib jamaah. Makan jamaah, pergi jalan jamaah, pergi mana-mana jamaah. Kalau mak ayah nak pergi mendengar kuliah, wajib anak-anak ikut. Walaupun anak ni kata ni, kalau makan walaupun ada yang kenyang, wajib duduk makan juga. Memang beratkan tentang jamaah dalam keluarga. Saya nak cerita, mak saya akan turun. Lepas tu mak saya akan datang. Dia kata jalan lagi. Cari depan lagi. Kita dah lapar lah. Lepas tu berhenti lagi. Mak turun observe. Lepas tu mak masuk balik. Depan lagi lah. Mak bukan tak lapar. Ayah pun rasa mungkin dah tak larat nak bawa. Tetapi bila saya dengar perbualan, mak saya akan sebut, tak pakai tudung. Yang tu rambut color. Yang tu pakai gelang besar-besar juga lelaki. Subhanallah. Adakah ini judge tak? Ini adalah berhati-hati. Hadis Nabi apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Berpindahlah. Tinggalkanlah apa yang kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Dan apa mak ayah saya cakap? Jika seseorang itu boleh jaga auratnya, boleh jaga zahirnya, insya-Allah dia jaga solat. Dan jika dia jaga solat, insya-Allah dia amanah, dia beli sumber makanan, ayam semua yang dia nak masak tu daripada sumber yang halal. Sebab mustahil kita nak tanya, boleh tahu tak daging ada sijil halal tak? Ayam, minyak ada sijil halal tak? Bahan-bahan semua ada sijil halal? Oi, mau kena marah dengan kedai makan, nak makan-makan, tak nak makan sudah. Kan? Jadi itulah yang mampu. Subhanallah. Dan bukan bermaksud orang yang zahirnya tidak bagus, kita kata totally tidak bagus. Tak. Tapi itulah dia antara usaha. Bukan jaminan, tapi kurang-kurangnya ada usaha. Jadi subhanallah, bincang-bincang malam tadi, bincang sampai kita kata kita kena buat memorandum sikit. Kita tulis, gini, kita pergi jumpa.
supaya benda ni dibentangkan dalam parlimen. Tak kira siapa yang memerintah, kita sentiasa perlu mengambil peluang dan ruang untuk bawa suara kebaikan dan perjuangan. Sebab kita dilarang untuk asabiyah. Nabi SAW bersabda, bukan di kalanganku orang yang asabiyah. Nabi tidak mengaku umat orang yang asabiyah. Soalannya, bila nak buat kebaikan, tunggu kumpulan yang dia suka naik baru nak buat kebaikan. Sebab kebaikan tidak boleh ditangguhkan kerana kematian tidak pernah bertangguh walaupun satu saat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan hari ni Allah, malam tadi bercakap sebut nama encik suaminya Datuk, hari ni jumpa Datin. So nampak tak terus ada kabel besar ni. Lepas tu Datin pula kata, saya mungkin angkat ambil lift bagi support kepada suami mesti sibuk. Masya Allah, Allahu Akbar. Tu yang saya sebut tadi, saya kena ambil nombor Datin. Masya Allah, ada rezeki demi ummah. Sebab itu pengalaman saya dan saya rasa benda tu memang Allahu Akbar. Kalau tidak ada siapa yang memperjuangkannya, maka dia akan menjadi satu perkara yang dianggap biasa. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Tajuk kita apa dia? Amalan pengubat jiwa. Mencabar ni sebab saya rasa ada mula yang dah tak nampak saya. Memula nampak lagi saya, lepas tu nampak ustazah dah jadi 2. Kenapa 2 tu? Tapi mungkin dia nampak ni 3 kan. Lepas tu dah langsung tak nampak saya. Lepas tu dia pesan, nanti dah siap kejut saya ya. Pesan orang sebelah. Subhanallah, yang penting dapat selfie kan. Baik, tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey. Kita dah mulakan dengan 2 amalan pengubat jiwa. Yang pertama tadi kita kupas tentang Asmaul Husna. Yang kedua, kita kupas salawat. Kita akan masuk kepada amalan seterusnya. Tapi izinkan saya nak berkongsi satu nama Allah Asmaul Husna yang jarang menjadi pilihan untuk beramal. Nama Allah Asmaul Husna ni kita boleh pilih mana-mana nama yang berkaitan dengan hajat kita. Kita ada hajat rizki, pujilah nama Allah ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Kita ada hajat apa? Kasih sayang, Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Allah yang maha memiliki cinta, ya Allah. Berikanlah dalam hati suamiku cinta kepada diriku. Okey, nak tak doa pengasih? Nak? Beria. Jawab lelaki ni macam confused, nak ni untuk apa ni? Untuk isteri yang sedia ada kan? Ke untuk bakal? Masya Allah. Anak-anak kita yang kita bimbangi dalam hatinya lebih sayang kawan-kawan melebihi kita. Lebih sayang telefon daripada kita. Sampai kalau kita tegur dan marah tentang gadget apa, dia boleh marah kita balik. Saya dapat doa ni daripada seorang syekh, orang alim. Dia kata, Ustazah, untuk kita dicintai dan disayangi, mula dulu dengan nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Bacalah dalam 3 kali ke, 5 kali ke, 7 kali ke, 11 kali ke, ambillah jumlah yang ganjil. Saya pun ambillah 3 kali yang paling rendah. Kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha cinta. Okey. Lepas tu sambung dengan doa. Saya baca, tuan-puan ikut, boleh ya? Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika. Maksudnya ialah, ya Allah, jadikanlah diriku disayangi, dicintai ke dalam hati hamba-hambamu. Kalau untuk suami, kita boleh baca, Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah diriku mahbuban fi qulubi zawji, pada hati suamiku. Bila anak-anak nak pergi sekolah, saya pegang dada mereka, saya baca doa, Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubi Atika. Saya sebut nama, ya Allah, jadikanlah kami, iaitu ibu bapa, saya niat untuk suami sekali, pada hati Atika, dicintai di dalam hati Atika. Pasu Luqman, Imran, Safwan, 7 orang anak kan, pegang dada, Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubi Safwan, Imran, jadikanlah kami disayangi di dalam hati anak-anakku. Ataupun umum,
Tak ingat bahasa Arab Ustazah, bahasa Melayu pun tak ada masalah. Allah Maha memahami dan Allah menerima apa jua yang penting daripada hati. Ya Allah, jadikanlah diriku disayangi, dicintai oleh ke dalam hati suamiku. Dan tutup dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah, wahai Tuhan yang maha memiliki kasih sayang. Sebab kita nak kasih sayang yang terbina dengan rahmat Allah, bukan dengan nafsu. Sebab cinta kasih sayang, binatang pun boleh berkasih sayang. Itu dorongan hawa nafsu. Orang bukan Islam pun berkasih sayang, dorongan hawa nafsu. Dan fitrah yang Allah beri pada manusia suka kasih sayang. Tapi bila kasih sayang yang datang dengan rahmat Allah, Allah akan jaga kasih sayang tu. Allah yang akan pelihara, Allah yang akan kembalikan. Tuan-puan dimati Allah yang dirahmati Allah. Cinta kasih sayang adalah kurniaan Allah. Allah beri ke dalam hati dan Allah boleh tarik balik. Sebab itu ada orang berusaha mengembalikan cinta suami terhadapnya. Macam-macam cara buat, macam-macam pengorbanan buat, tapi tak dapat. Sebab lupa pemilik cinta adalah Allah. Dan siapa yang melakukan maksiat dengan cinta yang Allah beri, maka cinta yang ada walaupun seronok, best, bahagia, tetapi bukan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, kita nak anak-anak, suami, isteri, sahabat-sahabat, bos, kawan-kawan sayang kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya rasa masa macam dah habis ni kan. Tuan-puan sekalian, yang hadir di live lebih kurang dalam 3,000 lebih, Masya Allah. Yang ada di auditorium lebih kurang 30,000. Termasuk yang tak nampak, mudah-mudahan para malaikat memenuhi setiap ruang. Masya Allah. Jadi terima kasih ya yang hadir. Itu antara doa pengasih yang tak salah, bukan yang sesat ni. Okey, sekarang pukul 11.30. Betul tak? Kita 10.30 sampai 11.30 ke pukul 12? Oh, 11.45. Ada 15 minit lagi. Okey, baik. Di tangan saya ni ada buku Itu Juga Jalan Kita ke Syurga. Jadi saya akan mula daripada page pertama sampai page akhir. Dijangka sampai malam lah baru habis. Boleh tak ni? Ambil nama yang kata boleh tu. Subhanallah. Pastikan dia ada sampai malam. Saya nak balik. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Kita akan pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu syurga. Buku ni saya tak tahu tim bawa tak dekat luar. Ada bawa? Itu Juga Jalan ke Syurga. Buku ni kecil oleh Ustaz Muhammad Luqman Makhtar. Antara buku yang selalu saya akan bawa dalam beg. Pergi mana-mana, kalau nak pergi bercuti ke apa, ini buku yang saya selalu bawa. Dan buku ini bijaknya Ustaz Luqman Makhtar ni, dia ni banyak dah terbit buku, memang hebat-hebat. Madinah Takkan Rebah. Buku novel pertama, kisah suasana sirah Nabi ditukar kepada novel. Perbualan Nabi, perbualan para sahabat. Dan bila baca, itulah buku sirah yang saya boleh menangis teresak-esak bila baca. Sebab ditukar kepada novel. Jadi Ustaz Muhammad Luqman Makhtar ni, buku ni Itu Juga Jalan Kita ke Syurga. Dia mengumpulkan amalan-amalan yang mudah, yang dianggap remeh, tetapi merupakan jalan yang luas untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dapat apa saja. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, ada seorang Arab Badui turut mendengar sabda baginda. Kelak ada seorang ahli syurga memohon izin kepada Tuhannya untuk menanam. Lalu Allah bertanya, bukankah kamu dapat apa saja yang kamu mahu? Siapa sini suka menanam? Tuan sekalian, kat rumah saya ada banyak pokok. Pokok bunga pelbagai warna, pokok daun pelbagai warna dan sayur-sayur. Masya Allah, kadang pukul 12 malam, sebab masa tu je ada 12 malam, bukan 12 tengah hari ya. Tapi pernah je 12 tengah hari sampai suami saya marah. Apa tengah-tengah hari paksa anak-anak pergi menanam juga ni? Sebab masa tu je ada kebetulannya. Subhanallah. Apa yang saya rasa bila menanam, saya memberi sumbangan terbesar, sumbangan besar kepada alam. Saya membekalkan oksigen. Betul tak? Pokok kan membekalkan oksigen. Jadi walaupun manusia tak ada iktiraf, makasih Ustaz Asma, membekalkan sebahagian oksigen alam, tak viral pun kan. Tetapi apa yang kita buat dan kita siram hari-hari, pokok tu bertasbih kepada Allah sebab dia adalah makhluk bernyawa. Dan pokok-pokok ini memberi sumbangan kepada alam itu, pahala kita. Kita tidur malam. Tapi pokok berhenti tak keluarkan oksigen? Tak. Pahala mengalir. Dan bila saya baca hadis Nabi ni, saya dah banyak kali baca, itu saya nak bagi motivasi kepada para penanam sekalian. Walaupun 2-3 pokok, sampai dalam bilik air dalam rumah pun saya tanam pokok hidup.
Ada pokok hidup yang boleh hidup dalam rumah walaupun tak pernah kena matahari. Saya kata dialah oksigen segar yang keluar dalam rumah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Jadi saya sambung hadis ni, kita tengok. Ada seorang ahli syurga minta dengan Allah untuk menanam. InsyaAllah Datuk esok, Masya Allah, boleh sambung hobi menanam dalam syurga. Lalu Allah bertanya kepada ahli syurga ini, bukankah kamu dah dapat apa saja yang kamu mahu? Kenapa susah-susah nak menanam? Kemudian dia tidak tunggu lagi, lalu dia pun menjawab, ya Allah, tapi hobiku suka menanam. Jadi Allah izinkan mana-mana hobi yang baik yang kita buat di dunia untuk kita buat balik di syurga. Sebab ada orang bayangkan, boring tak dalam syurga besok? Sebab niat je makanan dah ada. Saya punya hobi masak, dapat masak esok, jangan risau. Kan? Terbayang je nak alat apa? Thermomix 20 biji pun boleh. Contohlah. Allahu Akbar. Nikmat yang tak terbayang di syurga, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Jadi, apa saja hobi yang baik Allah akan izinkan. Kemudian dia tidak tunggu lagi, lalu dia menabur benih, lantas tanamannya tumbuh dengan cepat, menegak, lebat dan besar seperti bukit. Kalau sekarang menanam makan masa 2 bulan, 3 bulan. Kalau pokok apa ni? Pokok apa? Durian king, bukan durian. Musang king. Oh, durian king. Musang king berapa lama, tapi bila menanam di syurga, tanam je terus tumbuh, terus dapat hasil. Masya Allah. Allah berfirman, pergilah dekat. Wahai anak Adam, benar sekali tiada satu pun boleh mengenyangkan kamu. Tiba-tiba orang Arab Badui itu bersuara, wahai Rasulullah, engkau tidak akan dapati keadaan ini kecuali orang Quraisy dan Ansar saja. Mereka memang golongan petani. Adapun kami bukannya suka menanam. Nabi pun gelak. Orang Badui kata, ini untuk orang yang suka menanam, untunglah. Tapi kami tak suka menanam. Nabi pun gelak sebab sebenarnya apa sahaja hobi yang baik akan dapat kita teruskan di syurga kelak. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi sebut, apa jua tanaman yang dimakan oleh manusia ataupun binatang, semua itu sedekah bagimu. Sebab itu ada orang tanam pokok buah, lepas tu binatang makan. Kan? Nak redha ke tak redha? Ke nak report polis? Kan? Nak dakwa monyet tu? Tak boleh buat apa. Daripada marah, redha saja sebab ia dikira sebagai pahala sedekah. Lalu beri kepada orang dan sebagainya. Dan bila kita menanam, terus banyak pasang niat. Kan, pokok bunga kan dia ada yang membiak. Apa cara dia? Belilah pokok-pokok bunga pasu-pasu kecil. Dah biak, dah makin mengembang, alih, bawalah pergi ke pejabat, hadiahkan kawan-kawan. Ui, pahala mengalir tanpa henti. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian, seterusnya. Itu yang amalan ketiga dah tu. Amalan yang keempat, alihkan sesuatu yang merintangi laluan. Ada seorang manusia yang melihat sebatang dahan merintangi laluan. Dia berkata, demi Allah, aku akan alihkannya agar tidak susahkan kaum muslimin. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang kita baca pasal menanam tadi, itu hadis sahih riwayat Bukhari. Yang kita baca tentang alihkan rintangan ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Iaitu Nabi bercerita, ada seseorang yang melihat sebatang dahan merintangi laluan. Dia berkata, demi Allah, aku akan alihkannya agar tidak susahkan orang lain. Lalu dia dimasukkan ke dalam syurga asbab perbuatan tersebut. Kita kembali kepada mukadimah kita tadi. Apa saja amal ibadah dan amal soleh, tujuannya adalah untuk dapat rahmat Allah. Dan kita tak tahu amalan mana yang membawa kita ke syurga. Amalan mana yang membawa menjemput rahmat Allah. Dan amalan diceritakan dalam hadis ini, Nabi cerita amalan mengalihkan halangan. Sekarang musim hujan. Malam tadi hujan tak? Hujan. Anda ni daripada negara mana semua ni ya? Kan? Negara Malaysia sekarang musim hujan. Okey. Ke dulu tengok perkembangan semasa Tioman dan juga Padang Serai tu? Ui, tak habis-habis tuan-puan sekalian. Nanti saya bacakan hadis berkaitan dengan pahala dan ganjaran besar orang yang berhenti membantah ataupun bertelagah ataupun berlawan mulut ataupun berlawan tulis, supaya jadi motivasi. Takut kita tengok kan hari ni tak habis-habis bergaduh makin hamun kan. Nanti kita akan baca kelebihan orang yang menghentikan berbantah-bantah walaupun dia berada di pihak yang benar. Kan sebenarnya kita pihak yang benar kena pertahan. Subhanallah, ada ketikanya berhenti untuk melangkah lebih jauh. Apa-apalah ayat ya. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, macam ni.
Sekarang musim hujan. Bila hujan kita tahu akan banyak ranting yang jatuh. Di kalangan kita ada yang bawa kereta, nampak ranting jatuh, dia pun ngelak. Teruskan perjalanan. Betul atau tidak? Kebanyakannya akan teruskan perjalanan. Hanya sedikit saja yang sanggup berhenti. Tak bolehlah berhenti mengejut. Berhentilah depan, cari tempat yang selamat. Lepas tu jalan kaki, tarik ranting ke tepi. Ataupun tarik ranting, kalau tak besar mana, bawa masuklah dalam kereta. Nanti buanglah kat mana-mana. Lepas dia tarik ranting tu, orang pun tak sempat viral ambil gambar. Hebatnya, Masya Allah, bakal PM ni. Contoh ya. Ini ciri-ciri MB ni. Orang tak sempat pun viral. Tetapi di kalangan penduduk langit dah viral. Perbuatan tersebut, lepas kita alihkan, berapa ribu ataupun berapa ratus kereta yang lalu hari itu, asbab dia alihkan. Ada orang kira? Tak ada orang kira. Tapi kerana dia alihkan, memberikan keselamatan dan kemudahan kepada orang lain untuk lalu. Sama juga dalam bab parking, tuan-puan sekalian. Ada orang nak mudahkan, dia parking dia tingkat-tingkat. Tak apa, sekejap je. Dia cakap seorang-seorang tu. Dia bukan cakap pada sekejap je. Dia nak pergi ambil duit kan. Okay, sekejap, sorry. Orang ni laluan ni, orang terpaksa macam ni. Jangan kita jadi penghalang kepada laluan. Kita kena jadi orang yang mengelakkan penghalang. Jadi parking, bang tak apalah parking jauh, janganlah sini memang dekat. Tak apa bang, saya jalan jauh. Allah pandang. Suami tak ada rakam pun ayat tu. Hebatnya ayat awak ni. Zaman viral kan, semua nak viral. Masya Allah. Tetapi biarlah, pernah seorang orang alim ni sebut pada saya, dia kata, Ustazah, ramai orang ini tapi viral tak pada pandangan Allah dan pada para malaikat? Kedua, ramai orang berbangga dengan follower, tetapi adakah followernya di kalangan malaikat? Dia kata, Ustazah, kalau follower malaikat boleh mengalahkan berjuta-juta musuh. Tapi kalau malaikat tak ada follow, apa yang kita buat? Tak ada ikut dan tidak bersama dengan perjuangan kita, berjuta manusia tidak ada nilai sedikit pun. Di sana ada satu hadis Nabi bersabda, lalu malaikat Jibril kata, wahai pencintai si fulan ini, hamba Allah ini, maka cintailah dia. Dan hadis Nabi itu menyebut, akhirnya dia dicintai oleh seluruh penduduk langit. Kita dicintai tak penduduk langit? Wallahu alam. Mudah-mudahan amalan ini di musim-musim hujan ni boleh jadi amalan kita. Di taman perumahan kita, lepas hujan, ada orang, dia dah faham hadis ni, habis je hujan, dia terus keluar, bawa apa? Bawa plastik hitam. Dia pergi kutip-kutip ranting sebab ada budak-budak main basikal, ada budak-budak ni. Memanglah ayat kita apa? Habis tu nanti tak ada kerja lah, apa ni? Alam flora, alam fauna. Apa ni? Kita sebut jabatan? Majlis Pembenaran. Subhanallah. Allahu Akbar. Ada orang buat ayat macam tu. Ini tugas Majlis Pembenaran. Dia nampak ada ranting jatuh. Dia pun call. Banyak ranting jatuh ni. Cepat. Bahaya ni. Tetapi bila kita dah belajar hadis ni, kita berembuk dengan Majlis Pembenaran. Kita telefon. Jangan nak datang lagi. Pasal ranting dan batang-batang yang besar ni settle. Kami semua pakat-pakat sama-sama taman. Tuan-puan, memang betul. Dalam taman kadang ada ranting yang besar. Duduk terbiar macam tu. Padahalnya ramai lelaki sador. Rupanya sadar di media sosial saja. Nak angkat pinggang pun tak larat nak basuh. Okey. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Amalan seterusnya, iaitu, Masya Allah, Nabi bersabda, wahai manusia sekalian, sebarkan salam, jamulah makan, hubungkan silaturahim, dan solatlah pada malam hari saat manusia nyenyak tidur. Kamu pasti akan masuk syurga dengan salam sejahtera. Ada 4 amalan. Pertama apa? Ifshu salam, sebarkan salam. Jadi amalan tak? Di sini bila jumpa bagi salam. Macam kerik-kerik je tu kan? Sebab kebanyakannya, nak pergi mana? Apa khabar? Lawa hari ni? Nampak kurus lah. Itu paling suka. Itulah baju yang paling kerap dia akan pakai. Tapi bila kata, nampak comel. Dah faham maksud comel, tak nak berlapik-lapik sangat. Nampak macam makin comel. Apa maksud? Tanya pula kan. Itulah baju yang terakhir dia pakai. Baju tu terakhir dia pakai. Dia salahkan baju. Dia besar, dia kecil, dia salahkan baju. Kadang-kadang kita lupa nak beri salam. Sedangkan memberi salam adalah satu amalan yang boleh jadi asbab masuk ke dalam syurga. Nabi kata, mereka yang menyebarkan salam. Dan apa yang Nabi SAW sebut, tuan-puan sekalian, antara perkara yang pertama yang ditarik dan akhir zaman adalah
manusia ataupun umat Islam hanya beri salam kepada orang yang dia kenal sahaja. Dan hari ini orang yang kenal pun tak bagi salam. Memang benarlah kita berada di betul-betul penghujung zaman huru-hara. Huru-hara tak tuan-puan sekalian? Huru-hara, sangat huru-hara. Sampai kita tak tahu mana betul, mana salah, mana putih, mana hitam. Duduk dalam dunia kelabu. Tak boleh, kita kena berada di dunia yang putih. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Cuba test. Kita panggil apa ya? Test. Buat apa ni? Ujian apa? Okey, ujian khidmat sosial ke apa ni? Social eksperimen. Social eksperimen. Siapa tahu bagi hadiah pada dia? Suka. Hadiah apa? Sudah sebut hadiah pula. Tarik balik boleh. Okey. Social eksperimen kan? Puan kan? Cuba puan buat. Kat sini pergi mana? Yang dekat kalau shopping komplek? Alamanda, tuan-puan sekalian, Alamanda. Kalau hari Jumaat, orang lelaki solat Jumaat kan? Orang perempuan pergi itikaf di Alamanda. Okey. Alamanda. Cuba puan bagi salam pada semua orang Islam yang puan jumpa. Dengan gaya yang cantik macam ni kan? Puan bagi salam. Assalamualaikum. 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 Saya tanya, agak-agak apa jadi? Orang lama-lama tengok atas bawah. Nampak penampilan macam sehat. Rupanya tak apa sehat. Ataupun orang katanya, kenal ke? Ataupun orang kata, dia ni siapa? Terus tengok telefon. YB ke? Sebab gaya tu kan, Assalamualaikum macam YB lah, bagi salam kat semua orang. Tak, akhir zaman Nabi kata, antara yang dicabut adalah salam. Umat Islam tak bagi salam sesama sendiri. Nabi sebut akan bagi salam pada orang kenal pun dah tak bagi salam. Apatah lagi kalau kita bagi salam pada orang tak kenal, akan dianggap pelik. Betul tak anggap pelik? Masya Allah, Allahu Akbar. Kita umat terakhir, tak ada umat selepas ini. Kita memang berada di gerbang alam akhirat. Bukan nak nakut-nakutkan ni, beriman pada alam akhirat ni adalah rukun iman. Masya Allah. Okay, tuan okey ke berdiri tu? Ke signa suruh saya berhenti? Tak kan? Boleh lagi sikit lagi. Tuan-puan sekalian. Wahai manusia sekalian, sebarkan salam, jamulah makan, hubungkan silaturahim dan solatlah pada malam hari saat manusia nyenyak tidur, kamu akan masuk syurga dengan salam sejahtera. Yang seterusnya, ini khusus untuk perempuan. Mana-mana perempuan yang meninggal dunia sedang suaminya redha dengannya, nescaya dia pasti akan masuk syurga. Siapa isi orang kat tangan? Tak berapa nak ngaku. Tinggi sikit. Isi orang, laku-laku punya ya. Okey, jatuhkan. Kepada yang belum bernikah ataupun mungkin berpisah hidup atau pisah mati, kita doakan Allah beri ganti yang lebih baik dan temukan jodoh yang soleh pada tahun hadapan. Tahun depan ya, tahun ni takut tak sempat ni nak buat urusan ni. Kan kalau mak kebur takut suntuk sangat masa, 3 minggu je lagi. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya selalu sebut, kalau kita nak beri jaminan untuk diri kita dapat redha suami, saya sendiri tak boleh jamin diri saya. Kalau tengok perangai saya muhasabah diri. Saya ada perangai buruk saya. Ada perangai buruk yang buruk sangat. Aduh, kalau merajuk memang entahlah. Lebih pada drama lah. Sampai suami saya gelak kata, macam mana boleh fikir nak buat macam ni? Masa dah baik lah. Kan? Saya pun gelak sendiri, macam mana lah buat perangai. Lebih dia budak-budak. Maksudnya ada sifat buruk kita. Ada perangai kita. Kita bukan selalu lemah lembut, rendahkan suara. Betul tak wanita-wanita sekalian? Ke semua ni bidadari syurga ni, saya tak tahulah. Kok semua sempurna, wallahualam. Sama je, lebih kurang je. Tuan-puan sekalian, mungkin puan-puan lebih baik pada saya. Tapi saya selalu pesan, sebelum tidur, minta 2 perkara pada suami. Minta maaf, minta redha. Masya Allah. Itu kena buat. Sebab kadang saya paksa suami saya bagi redha. Paksa suami. Abang saya ikutlah panggil apa kan? Encik ke kan? Encik, saya minta redha ya. Yelah kan, sebut abang kan dia geli pula kan. Okey, Encik, saya minta Encik redha pada saya ya. Suami tu kan malah layan. Yelah. Cakap redha saya. Cakap. Ya, saya redha segala-galanya. Baru saya puas hati. Tak, maksudnya adalah saya nak sampaikan, kalau nak bergantung kepada kesempurnaan, kita tak sempurna. Kalau nak bergantung kepada kita tak buat salah, kita akan buat salah. Tetapi antara perkara yang kita boleh buat adalah selalu minta maaf dan minta redha.
Macam ni nak berpisah tempat kerja kan, salam, bang minta maaf dan minta redha. Walaupun suami tu berat mulut nak balas, orang lelaki kan berat mulut, kalau boleh kita nak suruh dia cakap apa, saya pun minta maaf, saya pun minta awak redha dengan saya. Itu yang terbaik. Kan, terbaik. Macam pagi tadi masa live, saya cakap dekat encik suami, encik redha tak dengan saya? Lepas tu encik suami jawab, dia buat-buat berfikir. Dan depan live, jatuh maruah saya. Siapa tengok live pagi tadi, dia akan tengok lah. Saya kata, kenapa cik buat-buat berfikir, orang tengok ni? Okey, baik-baik. Tanya balik, dia kata, encik redha tak dengan saya? Sebab pagi tadi bab redha. Dia jawab, ya redha. Lepas tu encik pula, encik kena tanya yang sama. Tahu tak dia tanya apa? Awak redha kan dengan saya? Beza tu. Dengan saya kata, encik redha tak dengan saya? Tapi dia punya ayat, awak memang redha kan dengan saya? Confident saja. Sebenarnya, isteri, suami pun kena minta dengan isteri. Yang awak redha tak dengan saya sebagai suami awak? Isteri pun jawab, bolehlah. Dah tak ada pilihan, terpaksa. Kau diberi pilihan. Tuan-puan sekalian, sebab apa? Ada perkara yang suami akan terikat dan isteri akan terikat di mahsyar kelak. Bila isteri kata saya redha bang, dari segi nafkah, dari segi kasih sayang, dari segi penjagaan, betul atau tidak? Sebab itu lelaki yang gentleman, dia akan saling minta maaf dan saling minta redha. So tidurlah dengan tenang. Walaupun si hari tu ribut bergaduh macam mana pun. Kan macam-macam hal berlaku, ada tinggi suara, ada kecikan hati, belum tidur, settlekan dulu. Orang yang buat persiapan begini sebelum tidur, dia akan diberi kesempatan sebelum mati yang sebenar. Mungkin ada orang kata, Ustazah, kita kena minta maaf sepanjang masa. Sebab apa? Sebab kita buat salah kan banyak. Yelah, tapi kan letih pula, macam apa pula asyik minta maaf, minta redha, minta maaf, minta redha. Kenapa buat sebelum tidur? Sebab tidur itu mati sementara. Bila buat persiapan mati yang sementara, Allah akan beri, insya-Allah kita akan buat persiapan sebelum mati yang sebenar, sempat minta redha dan minta maaf dengan pasangan masing-masing. Sama juga dengan anak. Kita ajar anak minta maaf, minta redha. Anak pun cakap dengan kita, Umi minta redha ya Umi, ya Umi redha Atikah. Atikah pun redha Umi jadi Umi Atikah ya. Atikah ni anak sulung ya. Jadi Atikah redha tak Umi? Ya Umi redha semua. Sebab apa muslimin muslimat? Pagi tadi kita bicara tentang satu zikir. Dan ini penutuplah amalan ya. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Raditu billahi rabba. Boleh ikut saya? Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Daku redha Allah Tuhanku. Daku redha Nabi Muhammad Islam agamaku. Daku redha Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Subhanallah. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca zikir tadi 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Kalau terlupa petang, bacalah malam sebelum tidur pun tak ada masalah. Kalau terlupa pagi, teringat sekarang, teringat dah tengah hari pun tak ada masalah, niat baca pada waktu pagi. Tapi kalau boleh ikut waktu yang disarankan Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula 3 kali pagi, 3 kali ke petang, maka dia dijamin dapat redha Allah di mahsyar kelak. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, barang siapa yang membaca Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula pagi dan petang, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Orang yang beramal dengan zikir ini, ada ramai yang tanya, Ustazah, macam mana saya nak redha dengan suami saya? Saya tak redha lah. Mungkin tengah malam dia tengok muka suami dia, kenapalah dia jadi suami aku? Kenapalah bukan imam tu? Padahal tak tahu imam tu panggil lebih buruk dia suami dia, kemungkinan lah. Kan? Kadang tu tengok muka anak tak redha pula. Kenapalah muka anak tak comel? Sedangkan aku comel, perasan comel pula. Tengok saya diri dia dengan suami saya comel, tiba anak tak comel, ambil bahagian tak comel. Ada ibu bapa tak redha. Kan fikir-fikir nak ubah, nak itu, nak ini, tak redha dengan muka sendiri. Kan tak redha dengan ketetapan yang tidak boleh diubah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian. Dan inilah zikir membantu untuk kita redha dengan Allah. Sebab kita sebut apa? Raditu billahi rabba. Daku redha Allah sebagai Tuhanku. Allah sebagai penetap. Rabba adalah pentadbir.
Allah sebagai pemutus, penetap, yang pengatur semuanya. Kita redha semua dengan Allah. Dan daku redha Islam sebagai agama, Islam sebagai cara hidup, Islam sebagai cara pakai, cara minum, cara berhibur, cara tidur, cara semua. Dan daku redha sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Siapa yang redha Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, maka akan dapat syafaat Nabi di mahsyar kelak. Memang mulut cakap redha, siapa yang bantah? Mana ada orang kata saya tak redha Nabi Muhammad, saya lebih redha Nabi Isa? Tak ada. Tetapi perbuatan menunjukkan dia redha ke tidak bahawa Nabi Muhammad itu nabinya. Perbuatan mentaati apa yang Nabi suruh dan meninggalkan apa yang Nabi larang. Perbuatannya menyambung tak perjuangan Nabi, itu yang membuktikan dia redha atau tidak kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan zikir ini kalau kita amalkan pagi dan petang, kita akan dapati perubahan pada diri. Kita mudah nak move on. Percayalah. Something happen, kita cepat je move on, tutup cerita, kita pun jalan. Sebenarnya bukan ujian yang mematahkan hati kita, tetapi hati kita yang lemah melambatkan kita untuk pulih. Jadi zikir ini subhanallah bertepatan dengan firman Allah, dan ini adalah dalil yang terakhir kita baca. Masa dah lebih-lebih dah ni, dah dekat pukul 12, subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dengan Tuhanmu dan kamu dapat redha Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah dalam kalangan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini adalah satu welcoming, ucapan selamat datang daripada Allah kepada roh orang yang mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Allah akan panggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu kepadaku, irji'i ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu, kepadaku iaitu Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha dengan Allah, redha denganku dan kamu diredai oleh Allah. Lalu apa yang Allah buat? Apa Allah cakap? Apa Allah berfirman? Fadkhuli fi ibadi, kamu akan masuk di kalangan hamba-Ku yang baik. Wadkhuli jannati, dan kamu dijemput masuk ke dalam syurga. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau tadi saya sampai saya rasa gembira bila Datuk selamat datang Ustazah sekian-sekian, lepas tu semua Ustazah selamat datang, semua kat tangan, dah gembira sangat. Tidak ada lafaz yang lebih kita gembira melainkan lafaz tadi. Apabila Tuhan kita Allah menjemput kepulangan kita saat selepas kita wafat, lepas nyawa kita keluar daripada jasad, dengan panggilan wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Hilang segala ketakutan kita jika kita disambut dengan perkataan ini. Maka beramallah. Bunyi apa tu? Kucing. Masya Allah. Beramallah dengan zikir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tapi saya ada hutang, tak boleh nak berhenti kat situ, sorry. Ada hutang pasal bertelagah tadi, betul tak? Bolehkah saya baca satu hadis lagi? Hadis riwayat Abu Daud. Nabi SAW bersabda, aku menjamin sebuah rumah di pinggiran syurga untuk orang yang meninggalkan lawan cakap ataupun meninggalkan perdebatan, meninggalkan perbahasan, debat tak habis-habis ni, sekalipun dia di pihak yang benar. Dan sebuah rumah di tengah syurga, dan aku menjamin sebuah rumah di tengah syurga bagi sesiapa yang meninggalkan dusta walaupun bergurau, dan sebuah rumah di kawasan tinggi di syurga bagi sesiapa yang membaiki akhlaknya. Subhanallah. Okay, kita ulang lagi sekali. Kita semua nak masuk syurga, dan ini adalah satu amalan yang Nabi beri jaminan, rumah di syurga. Siapa ada rumah di dunia angkat tangan? Malah dah nak layan kan, semua orang ada rumah. Ustazah tanya soalan tak logik kan. Ingat gelandangan ke ni pakai lawa macam ni kan? Ya, memang semua orang ada rumah. Tapi ada rumah sewa, ada rumah beli kan? Masya Allah. Lepas tu ada rumah memang dah selesa, tapi ada rumah impian kan? Tetapi tanamlah impian rumah di syurga. Tanam impian rumah di syurga. Dan apa amalannya? Nabi bersabda, aku menjamin, bukan suami kita jamin ni. Bukan Perdana Menteri, bukan menteri yang jamin ni.
Yang jamin adalah Rasulullah, dan tidak ada janji yang lebih benar melainkan janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Nabi menjamin dengan ayat, aku menjamin sebuah rumah di pinggiran syurga untuk orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia di pihak yang benar, dan sebuah rumah di tengah syurga bagi sesiapa yang meninggalkan dusta walaupun bergurau, dan sebuah rumah di kawasan tinggi, iaitu di kawasan yang tertinggi di syurga bagi sesiapa yang membaiki akhlaknya. Subhanallah. Kita ada tak tiga-tiga ni? Ada tak kita orang yang baiki akhlak tak? Kita orang yang tinggalkan perdebatan tak? Dan adakah kita orang yang apa dia? Yang tengah-tengah tu yang kedua? Dah melopong lah pula semua. Nampak macam khusyuk punya. Tak dengar tu betul. Ya? Yang meninggalkan dusta walaupun dalam bergurau. Lagi kalau tak bergurau. Sebab kadang memang bergurau, kadang kita melawak, lepas tu kita menipu. Kalau tak menipu tak jadi lawak, seolahnya macam tu. Tapi lepas dah melawak, bagi tahulah lawak, takut orang percaya sungguh-sungguh kan. Tapi Nabi kata, tak semestinya kena menipu baru lawak. Nabi pun selalu juga buat gurau. Suami isteri bergurau kan. Masya Allah. Jadi kalau mampu meninggalkan dusta walaupun dalam melawak, inilah antaranya dibina rumah di tengah syurga. Meninggalkan perdebatan walau pihak benar di pinggiran syurga, dalam syurga juga. Jangan rasa macam pinggir-pinggir je. Ya Allah syukur walaupun di pinggir syurga, betul kan? Memilih-milih, belum confirm syurga pun kita ni. Kan? Jadi mudah-mudahan amalan-amalan yang kita kongsikan itu memberi kita kekuatan, tuan-puan sekalian. Kadang kita berdebat dengan siapa? Dengan siapa? Dengan suami. Kadang berdebat dengan anak kan? Berdebat dengan bos, dengan rakan sekerja. Walaupun kita di pihak yang benar, orang perempuan kan selalu betul. Betul kan? Betul lah Datuk lah. Orang lelaki, betul kau perempuan selalu betul. Dia sebenarnya dia paksa untuk dia betul kan? Sebab tu mungkin suami lah boleh dapat ni rumah di pinggiran syurga. Sebab dia selalu beralah dia bila berdebat. Padahal kadang memang dia betul, tapi dia tahu. Kan orang perempuan bila bercakap baik dia mengalah je. 10 kali berdebat, belum tentu satu menang tuan-tuan kan? Jadi tak apalah, bagilah menang. Jadi pahala tuan-puan sekalian, rumah menanti di syurga. Tepukan gemuruh pada orang lelaki. Kita bagilah sikit orang lelaki. Tapi selepas ini, janganlah kita selalu tenggelam dalam perdebatan politik ke, bab agama ke, bab apa saja. Sekadar bincang, nampak dia dah melarat, hentikan. Walaupun kita di pihak benar, ingat ganjarannya adalah ada rumah yang menanti kita di syurga. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi. Saya mendoakan Datin setia dengan Datuk YB kita dan Menteri Agama dikurniakan kekuatan, inayah, pertolongan daripada Allah, perlindungan untuk melaksanakan portfolio terpenting umat Islam. Menteri Agama, Masya Allah, itu sangat berat. Dan kepada Datuk, kepada Puan, kepada semua pimpinan yang hadir. Macam ucapan politik pula ya. Yalah, di sini ada pemimpin dan kita semua adalah pemimpin, tuan-puan sekalian. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap.